ingin menjelaskan apakah itu jurisprudewatan, apakah itu kedaulatan watan. Jadi jurisprudewatan saya takrifkan sebagai menganalisis. Jurisprudewatan ni dia macam metodologi lah, metodologi untuk menganalisis dokumen perundangan dan sumber kedaulatan berdasarkan dua fahaman hidup falsafah, kerangka kontinuum dan dikotomi, berlandaskan konteks sejarah perundangan tempatan, begitu juga peruntukan undang-undang semasa sebuah negara. Saya baca takrifan ini supaya dia akan jadi satu takrifan yang baku. Jadi akan jadi satu takrifan yang insya-Allah mudah-mudahan satu masa nanti diterima, sebab dalam jurisprudens ni kita banyak. Kita ada jurisprudens Radian, Body, Kasma, macam-macam school of thought. Dan insya-Allah mudah-mudahan jurisprudens ini merupakan satu school of thought yang diiktiraf, dan kita lihat dalam kes mahkamah mengenai basic structure sendiri secara tak langsung telah mengiktiraf kedaulatan watan ataupun jurisprudens. Sebab jurisprudens ni disebut watan, dia berhubung kait dengan kedaulatan. Bagaimana watan itu perlunya difahami untuk riayatul syu'unil amah, untuk memelihara hal ehwal, urusan pemerintahan awam dan sebuah negara dan hidup kemasyarakatan. Kepentingan jurisprudens ini seperti saya jelaskan tadi kerana kita ingin bawa dari sudut undang-undang, bukan kita menceritakan sejarah. Apa yang berlaku kita lihat pada hari ini dalam sistem pendidikan kita, perbahasan sarjana, seolahnya sejarah, legal history yang berlaku sebelum hari merdeka mana-mana negara tu dah ketinggalan. Dia difahami secara dikotomi, cara berpisah, bukan cara bersama. Jadi kita perlu analisis untuk melihat apakah itu realiti yang ada dalam kerangka undang-undang sebuah negara. Okay, dengan kita memperkenalkan jurisprudens untuk mentakrifkan sistem perlembagaan dan sebuah negara, maka kita akan lihat hubung kait. Sebab kita kena ingat, watan dunia ni, bumi ni adalah Islam. Sebab manusia pertama diturunkan di atas bumi ni siapa? Nabi Adam AS. Jadi tak ada masyarakat manusia yang pertama melainkan Nabi Adam. Dan Nabi Adam ini menganut ajaran Islam, syariat Nabi Adam. Jadi kalau orang nak cakap watan dunia, dia tak boleh kata ini Hindu. Bukan, itu dah salah. Sebab sebelum syariat Nabi Muhammad, bukannya Hindu yang lebih lama. Bukannya Kristian apa semua sekali. Tetapi Islam, Nabi Adam. Jadi kalau kita kembali pada watan, kita kembali kepada fitrah. Bukan kita kembali pada Hinduism. Bukan kita kembali pada Buddhism. Tapi asasnya watan kita adalah Islam. Kerana manusia itu, Nabi diutuskan Nabi Adam pertama, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ini matlamat fitrah. Yang kullu mauludin yuladu ala fitrah. Ini kita kena faham prinsip yang dikatakan kebebasan asasi, fundamental liberties, apa dia sebagai manusia yang confined dalam hidup beragama. Saya ingin bawa keabsahan jurisprudens yang saya cuba bangunkan, kembangkan supaya dilihat satu takrifan yang dalam kerangka dikotomi dengan kerangka kontinu. Hari ini memang orang sebut historical context perlunya. Tapi masalah dia masih lagi tertinggal untuk melihat dari falsafah undang-undang. Kalau kita baca undang-undang, jurisprudens, kita baca falsafah tertinggi, kita tengok sovereignty, kedaulatan tu. Itu kita nak bawa. Kerangka mana kita pakai? Sebab itu kita pakai kedaulatan watan. Sebab kedaulatan ni dia supreme authority, the highest authority in law. Yang menjunjung the rule of law tu ialah kedaulatan lah. Sebab kedaulatan itu yang akan menentukan prinsip. Sebab itulah Venter mengatakan bahawa sistem perlembagaan berpaksi pada tiga. Falsafah, doktrin dan prinsip.
Falsafah undang-undang, tengok dulu di kerangka mana tu. Apa yang tertinggi tu? John Locke kata kena tengok, kena periksa undang-undang tu, aturan dia. Yang mana kuasa tertinggi? Supreme authority. Baru kita tahu prinsip dia tu. Hari ni orang duk bercakap pasal prinsip. Dia tak tengok kerangka ni, duk tafsir tu harfiah saja. Semangat perlembagaan konstitusionalisme tidak diperiksa, tidak dilihat. Nak tarikh main import je Westminster. Ini kita akan bahas nanti. Jadi izinkan saya nak petik keputusan Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Tertinggi Negara dalam kes Indira Gandhi. Kes Indira Gandhi ini kontroversial lah bagi mereka yang lihat pada keputusan saja. Memang keputusan itu tak menguntungkan saudara Ridwan. Tapi prinsip yang ada dalam Indira Structure ni, Indira Gandhi sangat penting apabila menyentuh basic structure. Dia dua. Satu doktrin basic structure, satu basic structure. Yang saya nak sentuh inilah takrifan basic structure. Soal doktrin kita pergi kemudian. Kita tak bahas pada hari ini. Sebab kita ada Supremacy of Constitution kan. Kalau ikut doktrin ni langsung basic structure tak boleh sentuh. Tapi sebenarnya kalau kita takrif elemen basic structure ikut watan kita, itu menguntungkan kita. Jadi kalau ikutnya ada seminit lagi, saya cuba bawa apa itu struktur asas perlembagaan. Dan bagaimana dia menyokong takrifan jurisprudens. Cuma kita termasuk kerangka dikotomi dengan kerangka kontinu yang mana untuk menjelaskan berdasarkan pada dokumen perundangan, dokumen sejarah. Dalam reference rujukan pada Senate Reform yang berlaku di Kanada, Mahkamah Agung Kanada memutuskan takrifan struktur asas perlembagaan dan diterima pakai oleh Mahkamah Persekutuan pada tahun 2018. Menerima takrifan, bukan saja takrifan basic structure, tapi doktrin basic structure. Yang saya nak bahaskan ni ialah basic structure yang telah diterima oleh Mahkamah Tertinggi Negara. Dan inilah juga yang mengabsahkan jurisprudens watan. Kalau kata kedaulatan perkara 181 not tested yet. Not tested apa? Dah ada dalam perlembagaan kita dah. Bukan benda tak ada. Kan? Dan cara mana kita takrifkan sekarang sudah ada keputusan mahkamah. Perlembagaan menerapkan struktur pemerintahan dan mesti difahami dengan merujuk pada teks perlembagaan itu sendiri. Pertama, nak faham perlembagaan ni, rule of constitutional interpretation, dia kena tengok protokol perlembagaan. Ni bila nak takrif perlembagaan, kalau pasal kuasa raja-raja, kita tengok perkara 40, fasa 1, perkara 40, fasa 1A. Nak tinggi sikit, perkara 39. Inilah. Nak jelaskan sikit, letak istilah raja perlembagaan. Oh, raja kena ikat dah, tak boleh buat apa dah, tak boleh berganti. Ini bukan satu pentarifan perlembagaan yang betul tentang peranan dan fungsi raja-raja Melayu. Kita kena lihat dari sudut pertama, teks perlembagaan itu sendiri. Konteks sejarah dan tafsiran kehakiman sebelumnya mengenai suatu makna di sisi perlembagaan. Peraturan pentafsiran perlembagaan menghendaki dokumen perlembagaan ditafsirkan secara luas dan bertujuan purposif. Mesti tujuan, subject matter tu kena lihat. Kalau kita lihat pada kerangka kedaulatan tu, yang mana satu terpakai, purposif. Dan ditempatkan dalam linguistik, falsafah dan konteks sejarah mereka. Kena letak pula dalam konteks linguistik. Bahasa watan kita ni, falsafah dan konteks sejarah mereka. Watan. Secara amnya, tafsiran perlembagaan mesti diberitahu oleh prinsip-prinsip asas perlembagaan yang merangkumi prinsip-prinsip seperti federalism, demokrasi, perlindungan minoriti. Ini contoh dia. Tapi dia kata kena tengok nak tahu tafsiran perlembagaan ni yang boleh menjelaskan dia tu, kita prinsip asas dalam perlembagaan tu. Kalau Venter kata kita kena halusi falsafah, doktrin dan juga prinsip yang ada. Nampak? Jadi takrifan basic structure ni begitu penting kerana dia mengiktiraf kedudukan legal history. Bukan kita baca perlembagaan kita setakat pada tahun 1957. Kita pun tahu legal history dia macam mana sebab kita tak terputus. Sebab ini diperuntukkan perkara 181 fasa 1 perlembagaan persekutuan. Tertakluk pada peruntukan perlembagaan ini, kedaulatan, prerogatif dan kuasa, bidang kuasa raja-raja dan prerogatif kuasa bidang kuasa pembesar-pembesar pemerintah di Negeri Sembilan di bawah wilayah mereka masing-masing sebagaimana yang telah ada dan dinikmati sekini adalah tetap dan tidak terjejas. Jadi kita kena lihat dari sudut pentarifan yang luas dan kita lihat dari sudut penentuan sama ada falsafah kita ni berasaskan pada apa. Dikotomi ataupun kontinu. Kalau kontinu berasaskan pada continuity, akidah, hifzuddin wa hifzu syariatul Islam. Jaga agama dan juga jaga syariat.
ataupun dikotomi, pemisahan dalam kehidupan. Mereka hanya menerima personal law semata-mata. Mereka meninggalkan aspek public law. Jadi bagaimana kita kena sudut ini? Inilah jurisprudence dalam kita meneliti dokumen perundangan. Yang pertama, kita kena menentukan kedaulatan. Prinsip kedaulatan itu, falsafah pemikiran undang-undang. Dikotomi ataupun continue. Ini beza jurisprudence yang saya perkenalkan kerana saya lihat jurisprudence yang ada sebelum ni, dia hanya terus pergi je. Dia pergi dengan, katakan, yang dikotomi, dia akan bahas dikotomi je. Dia tak check dulu. Yang lebih parah lagi, bila kita import fahaman dikotomi dalam kerangka falsafah undang-undang yang berlandaskan kepada continue.